Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 di dalam bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, dalam topik 1.3, invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Di dalam subtopik ini, pelajar akan mempelajari standard pembelajaran iaitu mentakrifkan invensi dan inovasi, mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk serta meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Okay, pelajar semua boleh merujuk kepada buku teks dalam muka surat 22 sehingga muka surat 26. Okay, kita pergi kepada definisi invensi dan inovasi. Bagi definisi invensi ialah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan baharu serta belum pernah wujud sebelumnya. Okay, kalau pelajar lihat kepada raja di dalam slide ini adalah sebuah radio lama di mana radio ini telah tercipta sangat lama. Apabila sesuatu produk tu terhasil lebih daripada 10 tahun, maka pengiktirafan invensinya sudah tidak lagi dikira. Okey, kita pergi kepada definisi inovasi pula. Okey, bagi definisi inovasi, inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Okey, bagi definisi inovasi ni, kalau pelajar semua lihat di dalam definisi yang telah dinyatakan di dalam buku teks, okey, di mana pengubahsuaian yang berlaku, awak lihat sebenarnya telefon atau alat telekomunikasi telah lama tercipta. Okey, jadi apabila berlakunya perkembangan teknologi, dia akan membuat sesuatu perubahan supaya dia menjadi lebih baik dan menjadi penambahbaikan di masa akan datang. Okey, kita pergi kepada aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Okey, dalam topik ini, bagi prinsip invensi dan inovasi terdapat 3 prinsip iaitu menjimatkan tenaga, penjimatan masa dalam membaiki kelemahan produk dan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, bagi ketiga-tiga prinsip ini, pelajar akan dapat mengetahui lebih mendalam di dalam bidang-bidang yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Okey, kita pergi kepada bidang yang pertama iaitu bidang pertahanan. Okey, bagi prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk dapat dilihat melalui penghasilan peralatan persenjataan, teknologi komunikasi, perekodan dan pengawasan. Okey, dalam bidang ni awak boleh tengok contoh di dalam rajah iaitu penciptaan robot yang tidak memudaratkan manusia. Okey, ini adalah antara invensi dan inovasi yang telah dijalankan dalam bidang pertahanan. Okey, kita pergi kepada bidang pendidikan. Okey, kalau kita nak huraikan invensi dan inovasi di dalam bidang pendidikan ni, kita akan tengok penyampaian dan penerimaan ilmu dapat dilakukan dengan tepat serta menarik minat pelajar. Okey, contoh yang kita boleh lihat adalah peralatan seperti papan putih pintar dan e-book yang menggunakan
peralatan teknologi maklumat dan komunikasi yang canggih. Okey, kalau awak perhatikan sekarang ni pun banyak teknologi yang telah digunakan di sekolah-sekolah dan juga dengan adanya aplikasi internet dan kemudahan peralatan yang manusia ada sekarang, semuanya lebih menjurus kepada bidang pendidikan. Okey. Okey, kita pergi kepada bidang seterusnya. Okey, bidang kesihatan. Okey, dalam bidang kesihatan ni pelbagai jenis alatan dihasilkan. Okey, cikgu bagi contoh yang ada dalam buku teks. Okey, seperti jam pengukur degupan jantung dan penggunaan mesin pengimejan resonans magnetik. Okey, tapi kalau pelajar ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan contoh-contoh alat di dalam bidang kesihatan, okey, pelajar bolehlah mencari bahan yang lebih di dalam internet boleh, dalam buku-buku rujukan ada banyak. Okey. Cumanya ini adalah contoh sahaja dalam bidang kesihatan di mana ialah antara teknologi yang terkini di mana di antara alat yang mudah dibawa ke mana-mana. Okey. Kita pergi kepada bidang pembuatan pula. Okey, di bidang pembuatan banyak peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi citarasa pengguna. Okey, sebenarnya bidang pembuatan ni ada dia merupakan bidang yang sangat luas di mana segala reka bentuk melalui bahan-bahan yang diguna pakai ataupun bahan-bahan yang baru, kebanyakannya penambahbaikan, pengubahsuaian dan invensi yang kita dah huraikan tadi banyak dibuat di dalam bidang pembuatan. Okey, dekat sini cikgu bagi contoh teknologi terkini yang memudahkan pengguna. Okey, dengan adanya pen 3 dimensi dan pencetak 3 dimensi. Okey, dengan adanya pen 3 dimensi ni apabila awak guna bila guna je apa-apa objek yang ingin dilukis ataupun ditulis akan menghasilkan sebuah lukisan dan lakaran yang realistik. Okey, sama juga dengan pencetak 3 dimensi. Okey, kalau awak tengok contoh tu pun ada. Okey, kita pergi kepada bidang teknologi maklumat. Okey, dalam bidang teknologi maklumat ni, pelajar akan mengetahui bidang ini mengaplikasikan invensi, inovasi dan reka bentuk dalam dua aspek iaitu peralatan dan rangkaian. Okey, bidang teknologi maklumat ni bidang ICT lah. Okey, ada alat dan juga rangkaian. Rangkaian ni macam internet di rumah, wifi, unifi, okey, data internet awak yang menggunakan smartphone, Android. Okey, cikgu bagi contoh kat sini, jika dahulu kita menulis dengan menggunakan papan kekunci dan pen stylus, tetapi kini kita boleh menulis dengan menggunakan jejari sahaja. Okey, contohnya smartphone awak lah, awak nak menulis. Tapi bila guna smartphone kita menaip. Okey, tekan sahaja dengan jari. Okey, dah dapat membuat aktiviti. Okey, contoh lain sebelum ni alat kawalan jauh memerlukan peranti yang mempunyai infrared, merah ataupun kawalan frekuensi radio. Tetapi dengan penggunaan telefon pintar, pelbagai tugas dapat dilakukan secara serentak melalui rangkaian internet. Okey, banyak contoh macam
email, awak nak hantar tugasan, melalui internet sahaja, tak perlu berjumpa. Semuanya dah terkini, dah canggih dan memudahkan pengguna. Kita pergi kepada topik seterusnya. Invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Pada slide cikgu ni, cikgu uraikan sikit contoh yang terdapat dalam buku teks. Kita tengok buku teks dahulu. Telefon pintar pengesan gempa bumi. Aplikasi MyShake boleh mengambil dan mentakrif aktiviti gempa bumi berdekatan, menganggarkan lokasi gempa bumi dan menyatakan magnitud pada masa sebenar. Dengan adanya aplikasi di dalam telefon pintar ni, maksudnya di situ telefon pintar pengesan gempa bumi ni boleh menganalisa. Boleh tahu berapa kali gempa bumi berlaku, lokasinya di mana dan juga magnitud sebenar. Masa berlaku tu pukul berapa, di mana. Jadinya dia boleh kita boleh mengetahui perkembangan dengan segeralah. Seterusnya kita pergi kepada contoh kedua, pengesan ergo. Ataupun dipanggil ergo sensor. Penggunaan alat ini semasa menggunakan skrin komputer. Contoh, alat ini memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu anda masa yang sesuai untuk berdiri dan berehat. Kalau pelajar menggunakan komputer, laptop ke, dekat meja desktop, kita kan lama menghadap monitor, jadi alat pengesan ergo ni apabila awak berasa tak selesa ataupun sudah sampai masa untuk berehat, jadi alat ini dapat mengesan supaya awak boleh berhenti berehat. Jadi sampai setakat ini sahaja bagi topik invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Bila berakhirnya topik ni, maka berakhirlah topik bagi bab 1 reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Di akhir penerangan cikgu ni, cikgu hendak memberikan sedikit aktiviti kepada pelajar. Tugasan yang akan pelajar lakukan hari ini, cikgu sudah sediakan beberapa soalan kuis yang mana soalan-soalan tersebut adalah berkaitan dengan apa yang telah cikgu huraikan hari ini. Pelajar juga boleh rujuk kepada buku teks. Seterusnya, bagi aktiviti hari ini, pelajar perlu melengkapkan nota topik 1.3. Kalau sebelum-sebelum ni topik 1.1, 1.2. Kali ni kita lengkapkan dulu nota topik 1.3. Selepas dah siap nota, pelajar perlu melengkapkan modul bab 1 RBT tingkatan 1. Modul ni cikgu pun sudah serahkan kepada semua pelajar semasa proses pemulangan dan mengambil buku teks tingkatan 1. Kepada pelajar yang menghadapi masalah untuk mendapatkan modul, boleh PM cikgu untuk mendapatkan soft copy. Nanti cikgu akan kongsikan di dalam grup WhatsApp kita. Itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Sebarang masalah pelajar boleh utarakan di dalam grup WhatsApp.
Okay, insyaAllah cikgu akan jawab satu persatu. Dan itu sahaja. Selamat mengulang kaji. Okay, selamat belajar. Selamat menyelesaikan tugasan yang telah cikgu berikan. Okay, kita jumpa lagi di bab 2 nanti. Terima kasih semua.